Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, adik-adik jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu dibacakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak limpah. Maka subuh ini kita dapat bersama-sama nanti solat subuh berjemaah dan seterusnya langkah pertama selepas kita solat itu menambahkan ilmu. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan lagi kajian kita ataupun bacaan kita ataupun huraian kita kaitan dengan surah At-Takwir. Dan sebelum itu kita baca At-Takwir ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isyaru utilat wa idza al-wuhusu usyirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat aliman nafsum ma ahdarat wala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita teruskan lagi bincangan huraian, huraian ayat, tafsiran dan ulasan ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Apa dia ayat keempat sampai keenam ni? Allah sebutkan di sini ayat keempat ialah wa idzal isyaru utilat. Yang kelima wa idzal wuhusu usyirat. Yang keenam wa idzal biharu sujirat. Apa maknanya? Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting, unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Ini adalah alamat bila orang tak peduli lagi benda-benda yang berharga ni, tuan-tuan. Di kalangan orang Arab, unta tu lah yang paling berharga, dan yang paling tinggi sekali harganya unta yang sedang bunting lah. Dia akan melahirkan juri anak dia dan sebagainya, dan menambah lagi banyaknya unta. Tu pun orang tak peduli dah. Bila masa orang tak peduli, dah matahari dah Jasam cukup matahari dah, bila dah digulung, bila bintang-bintang dah bertaburan jatuh, bila gunung telah pun melayang, gunung telah pun dihancurkan, maka wa'idahu sirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, berkumpul, dan apabila dan dia dikumpulkan,
wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan, wa idzal nufusu zuwilat, wa idzal nufusu zuwilat, dan apabila ruh-ruh dikembalikan kepada jasad dia. Jadi ayat keempat dan ayat kelima dan ayat keenam ni tuan-tuan, adalah berkaitan dengan bagaimana dan bagaimanakah keadaan suasana ataupun keadaan berlakunya hari kiamat ini. Orang tak peduli dah segala benda ni. Kalau kita merujuk balik kepada surah Al-Zilzilah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah keluarkan semua yang ada dalam perut bumi ni. Tak kisah dah. Walaupun emas, walaupun permata, walaupun apa-apa yang sangat berharga, bila dah berlaku gempa bumi. Ini baru jadi berlaku gempa bumi kat mana tuan? Kat Turki, Ingat yang akhir sekali laporan menyatakan 21,000 orang terkorban. Ramai itu juga 21,000. Habis sebuah taman ni. Ya tak? Kalau 21,000 tu lah, habis tak satu taman. Ingat taman berputih Rabah Arab, banyak 21,000. Kalau 21,000 habis sebuah taman ni, tak ada orang dah. Jadi apa maknanya? Apa yang sedang kita kumpulkan, apa yang sedang kita usahakan, apa yang sedang kita cita-citakan, semuanya akan terkubur. Semuanya akan terkubur bila berlakunya yaumul kiamat. Tak ada apa-apa yang kita kumpulkan. Sebab itu Allah dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Al-Ha itu maknanya kamu dileka-leka kan, dilalaikan dengan takasur. Apa dia takasur? Mengumpulkan harta, membanyak-banyakkan harta, membanyak-banyakkan segala harta benda yang ada di dunia ini, hatta sehinggalah kamu zurtumul maqabir, menziarahi kubur. Maknanya kamu dah masuk kubur. Tak masuk kubur dah pun orang kumpulkan harta. Dan apabila berlakunya kau perkara yang sangat penting dalam kehidupan, sama ada orang Arab ke, orang bukan Arab ke, perkara yang penting kalau orang Arab tu unta lah yang penting, dah tak peduli lah pada unta-unta yang sedang yang banyak ni. Sebab nilai orang Arab ni tu nilai kekayaan ataupun millionaire mereka ataupun billionaire mereka ialah dinilai daripada unta yang ada pada mereka zaman dulu lah. Zaman sekarang ni kita dapati negeri-negeri Arab semua dah kaya-kaya dah. Terutama sekali negeri-negeri mana Arab yang kaya ni tuan? Qatar. Qatar lahir dia dah dapat rumah, ada anak-anak, dah ada allowance dah. Kaya je Qatar tu. Jadi waktu zaman kita ni mereka tak pandai lah berunta, tapi Allah sebutkan dalam surah ini untuk melihatkan bahawa orang-orang Arab itu tak peduli dah pada harta benda yang mereka sangat hargai, yang sangat mereka sangat mereka jaga, tak peduli dah bila syamsu kuwirat, apabila matahari dah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila unta-unta yang putih ditinggalkan, wa idzal isyaru utilat, kemudian wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, binatang-binatang liar berkumpul lah. Binatang-binatang ni kadang-kadang dia punya naluri itu lebih kuat daripada kita lagi kuat. Dia punya intuisi, dia punya sensitivity dia kaitan dengan apa yang fenomena alam yang berlaku ni. Mereka lebih dulu daripada kita. Mereka lebih tahu, lebih terasa. Mereka lagi lah. Ini pun pernah kita sebutkan dulu kan, bila tsunami berlaku, binatang-binatang yang ada di Phuket ke di mana, di Thailand tu,
Mereka dah naik gunung dah naik bukit dah. Mereka dah tahu dah nak berlakunya tsunami. Kita bukan nak naik bukit, pergi pula tengok, ambil gambar pula ombak besar-besar tu, balon ni ombak tu, kenapa dia? Okay. Haiwan dah lari dah naik ke bukit. Orang-orang kita ni dengan kenderaan dia, dengan motor dia tepi laut tu, tengok gambar kan, ambil gambar pula ombak besar-besar tu. Ada yang sempat lagi, ada yang tak sempat lagi. Okay. Maknanya kita lebih bingung daripada haiwan. Haiwan lebih faham dengan suasana alam waktu itu. Ini kelebihan pada haiwan lah. Walaupun kita ada berakal, kita bagi fikiran, tapi bab-bab yang kaitan dengan fenomena alam ni semua, ya, kita tak dapat nak melebihi dan mengatasi haiwan. Orang bagi haiwan lebih daripada kita. Apabila benda-benda ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, berkumpulan, dan dia pun dia tahu dia lagi berkumpul sama-sama dia. Okay? Kemudian dan apabila lautan dipanaskan, inilah suasana hari kiamat yang mungkin kita jumpa, mungkin tak jumpa, mungkin generasi yang akan datang, si cucu cicit anak-anak kita jumpa suasana ni. Tapi kita dah tahu dah, kita dah baca ayat ni dah, suasana itu akan berlaku, ya? Dalam alam ini dan dalam dunia ini akan berlaku suasana yaumul kiamah ni. Untuk apa tuan-tuan disedarkan ini? Untuk apa? Untuk kita kembali kepada, ya, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada ajaran-ajaran Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Sebab kita kalau tak diingatkan dengan hari kiamat ni, kita lupa. Leka dia. Malam bangun sudah tahajud, bukan sembahyang sunat tahajud. Bangun pukul 3 pagi tengok apa? Tengok bola lah, tengok ikut Piala Dunia lah, macam-macam lagi ada. Oleh sebab itu sekali-sekali kena, bukan sekali-sekali ini seterusnya ni, diingatkan tentang hari kiamat. Kalau tak ingat tentang hari kiamat, kita akan menjadi orang yang terlupa terhadap hari kiamat dan tak sadar bahawa kehidupan kita ni, ya, berlalu seperti itu sahaja, berlalu dan akhirnya kita rasa, aku ni dah tua ke ni, ya? Muda ke tua lagi ni? Ada rasa tua kan, ada rasa muda sekarang ni? Rasa muda, badan dia tua, ya? Jasad dia tua, roh muda, ya? Hati masih muda lagi. Nak kahwin? Roh tu muda, jasad semua dah tua lah. Tapi cuba tengok kat mana yang kita tengok, ya? Imam tu umur 80, kahwin dengan budak umur 20. Kat mana? Kat Ampang kan? Hatinya muda, walaupun jasadnya dah tua. Sebab itu Rasulullah ditunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni, seorang tua, perempuan tua yang dihiasi dengan berbagai-bagai perhiasan di lehernya, di mana lagi? Di kakinya, di gelang tangannya, penuh dengan perhiasan, dengan makeup penuh, bongkok. Dengan galinya ni, apa galinya? Anting-anting yang panjang sampai sini. Perempuan tua, dah umur, dah bongkok, tapi bergaya macam orang muda. Maka Rasulullah pun heran, nak tengok siapa dia? Wahai Jibril. Maka Jibril kata, inilah dunia yang kamu rebut-rebut, yang kamu nak cari-cari itu. Ini roman dia dulu, ya? Dunia ni dah tua. Sebenarnya dunia ni selalu disebutkan dalam media masa ke, dalam sebutan-sebutan, kita sedang berada di akhir zaman. Di akhir zaman dunia ni.
Ya, tunggu masa ya. Tunggu masa je. Kalau Allah kata kun baik pun, kalau Allah kata kiamat, maka berlakulah kiamat. Tak ada siapa pun yang boleh menahan berlaku jika kiamat, tuan. Ya, kun baik pun jadilah. Sebab itu kita tidak lupa kepada untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupakan sebab apa? Ini adalah ayat peringatan. Ya, baik. Belasannya ialah apabila unta yang bunting syarat perutnya dengan kandungan, sedangkan ianya adalah harta yang amat diberharga dan oleh masyarakat Arab, ditinggalkan begitu sahaja. Tak ada siapa peduli lah unta. Tapi sebelum tu mereka berebut-rebut nak memiliki unta, nak pelihara unta paling banyak, ya, supaya dianggapkan ataupun dilabelkan sebagai orang-orang kaya, banyak untanya, ya. Tapi bila kiamat berlaku, unta ni tidak dipedulikan oleh orang Arab. Ditinggalkan begitu sahaja, tanpa penjaga kerana terlalu dahsyatnya kesengsaraan kiamat tersebut. Ya. Kiamat bila dah mula nak jadi, bila idza syamsu kuwirat, apabila matahari dah digulung, wa idzal nujumu qadarat, bila bintang-bintang dah bertaburan, wa idzal jibalu suyirat, bila gunung-gunung dah melayang, ya. Wa idzal biharu sujirat, ya. Wa idzal bila matahari bila lautan dah, ya, dah dipenuhi dengan api, tidak ada makna satu pun dalam kehidupan kita ni. Ya. Apa yang kita buat sebelum ini semuanya terhapus kira, tak dikira lah. Harta yang banyak ke, rumah yang banyak ke, kereta yang banyak ke, apa yang banyak lagi? Ini banyak. Ha? Ini banyak. Berapa? Berapa? Paling banyak pun 4, yang lebih. Pun tak peduli dah, tuan-tuan. Bila dah berlakunya Yaumul Qiyamah. Apabila binatang yang pernah hidup di atas muka bumi dibangkitkan semula untuk membalas kejahatan binatang yang lain, ya, binatang-binatang dikumpulkan juga bila bukan besok, mereka akan dibalas terhadap perbuatan-perbuatan mereka dengan binatang yang lain. Ya. Semua haiwan-haiwan yang ada senjatanya, tuan. Kalau lembu, kerbau, apa senjata dia? Tanduk dia. Kalau ular, racun bisa dia. Ya. Ular nampak menjalar-jalar bawah tu, cubalah tuan-tuan dekat. Ya. Racun yang berbisa, ada senjata. Ayam apa senjata dia? Taji dia. Kecil lah taji dia tu. Kambing, tanduk dia. Dan macam-macam lain, ya. Macam singa, harimau dengan kegarangan dia, dengan, ya, taring dan sebagainya. Ini senjata-senjata yang Allah bagi. Tapi binatang-binatang tersebut juga akan disoal, akan dikumpulkan dan akan ditanya kezaliman mereka kepada binatang yang lain. Ya. Ada binatang yang zalim pada binatang yang lain, membunuh binatang-binatang yang lain, menjadikan binatang-binatang ini sebagai mangsa, makanan dia dan sebagainya. Zalim pada binatang-binatang lain pun akan dipersoalkan besok di akhirat. Binatang pun bersoal di akhirat besok terhadap kezaliman mereka, ya, kepada binatang yang lain. Kalau binatang yang bertanduk, dia menggunakan tanduknya untuk menanduk binatang yang tak bertanduk, itu pun zalim, tuan. Zalim. Ada juga ulama mengatakan bahawa maksud perkataan hasyru, ya, bila buhu syirat, ya, hasyruha ialah mati atau hancur. Bila buhu syirat, kalau binatang-binatang tu mati ataupun hancur. Binatang-binatangnya akhirnya kesudahannya, tuan-tuan, ya, mereka akan dijadikan debu tanah. Habis. Itulah pengakhiran haiwan.
Tapi kita tidak berakhir macam tu. Kita akan sama ada mulanya kita mati, ya, ruh kita akan disimpan di dua tempat. Satu Al-Iyyin, satu Sijjin. Ruh-ruh yang jahat disimpan di Sijjin, iaitu di bawah 7 bingkat bumi yang ke bawah sekali, Sijjin. Dan ruh yang baik di pergulangan golongan ulama, golongan yang ulama salih akan disimpan di Al-Iyyin, iaitu di langit yang ketujuh. Itu disimpan, ya. Haiwan akan berakhir dengan jadi debu, tapi manusia akan berakhir dengan apabila mereka masuk ke padang mahsyar, apabila mereka ditimbang, apabila mereka meniti syiratul mustaqim, akan ditentukan, ya, kedudukan mereka sama ada di dalam syurga atau masuk neraka. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan, yang pasti masuk neraka dan kekal dalam neraka ialah orang kafir. Orang kafir akan kekal dalam neraka. Orang Islam, ya, yang masuk syurga akan kekal dalam syurga, yang masuk neraka akan dikeluarkan masuk syurga. Itu perbezaan di antara orang kafir dengan Islam. Tapi ada pendapat yang ketiga pula tuan-tuan, pendapat yang kedua, yang ketiga lah, mengatakan bahawa orang kafir pun akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini ada pendapat. Dia kata pendapat tersebut, apabila kemurkaan Allah, apabila rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah, mula-mula Allah murka masuk mereka dalam neraka. Bila berahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah, maka sampailah masanya mereka-mereka yang di neraka akan dimasukkan ke dalam syurga. Rahmat mengatasi kemurkaan. Maknanya bila Allah murka, masuklah neraka. Tapi bila Allah dah tak murka lagi, mereka juga dipindahkan ke dalam syurga. Ini mereka menggunakan logik dia, ilmu dia. Sebenarnya ini tidak disebutkan pun dalam Al-Quran dan hadis, ya, berkaitan dengan orang kafir ini akan dimasukkan dalam syurga. Tidak, ya. Mereka hanya bawa ayat rahmat mengatasi kemurkaan, maka mereka pun dimasukkan ke dalam syurga. Kalau macam tu tuan-tuan, untuk tahu kafir ini, mereka hidup kat dunia dengan penuh nikmat, hidup dengan penuh gembira, hidup atas dunia dengan kekayaan dan sebagainya. Akhirnya mereka bila di akhirat besok mereka masuk neraka, kemudian balik kepada syurga. Untunglah mereka. Sebab itu kita kena lihat kepada kenapa Allah jadikan syurga dan neraka. Syurga adalah untuk merupakan sebagai siapa yang masuk syurga, orang Islam yang masuk syurga sebagai rahmat Allah. Dan yang masuk neraka, orang kafir, sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Takkanlah sepanjang hayat duduk ke dunia ni dengan penuh dengan kezaliman, kejahatan, penuh dengan kefasikan, penuh dengan berbagai-bagai kemungkaran, dapat masuk syurga. Tak adil lah, kan? Kalau di sini pemikiran kita tak adil lah begitu. Jadi orang kafir dia akan tetap masuk neraka, tidak boleh dipindah-pindahkan lagi ke syurga, sebab mereka kufur, ya? Mereka kufur. Jadi kalau kita tengok atas dunia hari ini, siapa yang ramai? Orang kafir ke orang Islam yang ramai? Berapa juta penduduk dunia sekarang ni? 7 bilion. Yang terbaru ni 8 bilion dah penduduk dunia. Umat Islam 1.5 bilion. 6.5 bilion lagi adalah kafir. Berapa ramai kafir? Dan kafir yang zaman kita ni, yang seperti pada zaman Nabi Adam dulu, kafir zaman Nabi Adam, kafir zaman Nabi Nuh, kafir zaman Nabi Hud, kafir zaman Nabi Yusuf, Nabi-Nabi yang lain, ada ramai kafir-kafir itu, dikumpul-kumpulkan semuanya, berapa bilion, berapa triliun ramai buat kafir. Ini semua dah disediakan sebenarnya. Jumlah orang kafir ini ramai. Hari ini pun ramai, tuan-tuan. Jadi kalau kita sampaikan dakwah kepada mereka, tak apalah, besok awak masuk neraka, lepas tu akan masuk syurga. Jangan sampaikan dakwah kita itu seperti itu. Apabila-bila pun mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang ketiga atau pendapat yang kedua tadi, yang menjadikan orang kafir hanya duduk neraka bila rahmat kemurkaan Allah itu berkekalan,
Dan bila rahmat Allah mengatasi kemurkaan, mereka masuk dalam surga. Pendapat ini adalah pendapat yang ditentang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi kata itu pendapat-pendapat yang ikut ilmu mereka sahaja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi binatang-binatang juga akan dibalas dengan perbuatan mereka yang zalim kepada binatang lain. Kemudian apabila laut terbakar dan menyala disebab gempa bumi sehingga api menjadi marak dan besar bagaikan satu objek raksasa menyala seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila lautan dijadikan meluap, wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan meluap dan laut pula menyalakan api, surah Al-Qur. Ketika itu lautan dan dataran satu objek terbakar yang sangat panas. Tak ada lagi lautan, tak ada lagi daratan. Semua yang ada dinampak pada hari kiamat itu adalah lautan dan daratan yang sedang terbakar. Lautan apa? Kalau semua lautan terbakar, semua daratan terbakar, kita panggil lautan apa tu? Lautan api lah. Yang tuan-tuan muda-muda dulu, masa muda-muda dulu pernah tak sebut lautan api ni? Kalau lautan api, aku apa? Aku renang ni ke apa? Itu dah mabuk cerita lah tu. Bila dah mabuk mana-mana lautan api pun aku renang ni. Tengok api pun takut. Apa renang. Itu khayalan. Nak menampakkan sangat sayangnya dia kepada seorang tu. Kalau lautan api pun akan aku redam. Jadi itu maknanya kataan lautan api ni dah ada dah dulu. Tapi bila kita baca surah Takwir ni, kita tahu memang lautan api itu memang ada. Tetapi bila masa nak berlaku kiamat, baik. Ubay bin Ka'ab menyebutkan tentang 6 tanda sebelum berlaku kiamat, iaitu ketika orang ramai sedang berada di pasar. Itu satu tanda. Orang ramai dulu kat pasar ya. Kita tak ada pasar dulu ya. Ada tak pasar? Pasar Bambau tak ada lah. Majlis store ni baru ni. Pasar-pasar raya yang baru ni didekatkan kepada kita. Tak pernah nampak kosong pun parking depan kita majlis store orang ramai je. Dah ramai kat luar, ramai juga kat dalam. Mana paling susah? Dalam pasar tu ke di luar pasar paling susah? Dalam pasar paling susah nak bayar tu. Bergantung je ni. Itu sedang ramai lah tu di pasar. Orang mana? Yang paling ramai ke kalau Sabtu hari Ahad? Siapa balik? Anak cucu balik. Dia kalau berlumpur dah tak ada barang dah. Barang ada pun mahal. Kat Lembau ni lagi murah barang. Kata Ubay bin Ka'ab, antara tanda-tanda berlakunya hari kiamat pertama ketika orang ramai sedang berada di pasar. Jadi maksudnya itu tuan-tuan. Janganlah dalam semua seminggu tu 7 hari tu, 6 hari kita ada kat pasar. Ialah akan berada di pasar. Seminggu tu kalau yang perlu tu sekali je dah pergi pasar. Tiap-tiap hari pergi pada pemilik store. Betul tak? Habis waktu kita dah habis, pergi mana pula? Pergi Jimat, pergi Presco. Itu yang dah kan? Pergi Maidin. Pergi Maidin. Tak cukup barang, pergi Maidin pula. Ada Rahmah apa? Minggu Rahmah. Dan besok hari Isnin pula ada belakang pemilik store tu ada barang-barang ataupun daripada ladang. Jadi bila kita bertumpu kepada pasar selalu, semua orang balik keluar ke pasar. Ini ada tanda-tanda kiamat. Tak lama lagi akan berlaku.
Dan antara yang lain ialah tiba-tiba cahaya matahari hilang, blackout. Blackout ni tiba-tiba cahaya matahari hilang, bukan gerhana. Kalau gerhana, kita tahu masa dia, tarikh dia, dan apa yang perlu kita buat kalau berlakunya gerhana matahari. Kita kena sembahyang sunat gerhana matahari. Tapi yang berlaku bila nak berlaku kiamat, cahaya matahari itu hilang. Cahaya matahari hilang. Kemudian tiba-tiba bukit jatuh, terhempap, jatuh menghempap bumi. Ini dah berlaku dah. Tengok gempa bumi di Turki tu, lepas satu-satu jatuh, lepas satu-satu roboh, lepas satu-satu hancur. Bukan saja bukit, bangunan-bangunan bertingkat pun habis roboh, tuan-tuan. Bukan saja bukit menghempap bumi, bangunan menghempap bangunan pun ada. Lalu bumi bergoncang dan berkecamuk, menyebabkan jin dan manusia menjadi kelam kabut. Ini yang surah Zilzalah yang dibacakan tadi. Zalzul zilzal ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bila isi perut bumi dikeluarkan, manusia kata, apa hal ini? Dulu tak pernah berlaku. Sekarang ni berlaku sikit-sikit kan. Ada sikit-sikit berlaku. Ikan tiba-tiba banyak di pantai. Apa sebabnya tu? Ikan kembung tak ada harga dah, banyak sangat. Melampah di tepi pantai, terlalu banyak. Adalah sebab-sebabnya juga. Isi bumi ni keluar. Bila pernah jumpa udang galah melambat belah tepi jalan? Udang galah lah. Belum jumpa lagi. Kalau jumpa tu dekat yang mana? Yang sedap-sedap tu belum lagi keluar. Ikan kembung, ikan apa lagi? Ikan apa tu yang berkisi-kisi tu. Banyaklah. Terdapat-dapat di pantai. Tak termakan tak? Manusia dan jin menjadi kelam kabut, bertempiaran semua makhluk binatang, semua lari. Bila dah berlaku keadaan seperti ini, semua makhluk akan bertempiaran lagi. Inilah tanda-tanda kiamat. Kata siapa? Ubay bin Ka'ab. Jadi belum lagi disebutkan kaitan dengan yang lain-lain. Sebenarnya banyak lagi yang lain-lain yang Allah akan tunjukkan nanti. Mungkin musim buah-buahan menjadi begitu mewah sehingga tak termakan-makan pun, buah-buahan pun akan berlaku juga. Bila masa buah-buahan tak termakan, tuan-tuan? Tahu tak tanda dia? Buah-buahan mewah tak termakan. Apa tanda dia? Monyet tak akan makan. Monyet pun tak makan sebab buah banyak lautan, dia tak keluar ke kampung-kampung, tak pergi ke kebun-kebun kita, kebun kita selamat. Sebab dia dah banyak buah. Itu tanda mewah lah tu buah-buahan. Kalau monyet dah datang sampai ke rumah kita, masuk dalam kebun kita, itu buah-buahan dah tak ada di kawasan mereka. Mereka mengamuk masuk dalam kampung. Mereka marah. Lepas satu kes berlaku di Seremban dulu dekat dengan SPRM. Mereka masuk dalam rumah orang India, itu orang Melayu tu. Dia ambil anak kecil pula tu, bawa lagi. Monyet. Marahlah tu. Jadi terkait itu dulu tuan-tuan dan puan berbagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menyebabkan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي كعبد المرسلين والهام ملائكة المقربين بحمدك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله